Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Thumma amma ba'. Alhamdulillah, hari ini pada malam ni kita berjaya solat bersama-sama dalam solat maghrib. Dan kita boleh dengar pula selepas solat maghrib tu kuliah dalam masa yang sama. Kita juga menunggu masuknya waktu isyak, di mana saya doakan kita termasuk dalam kalangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang duduk di antara dua, menunggu di antara dua solat ni seolah-olah dia sentiasa dalam solat. Jadi semoga kita semua berada dalam, termasuk dalam golongan yang dimaksudkan dalam hadis ni, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mulakan masuk ke dalam kitab ilmu iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani. Kalau minggu lepas saya dah ulang sikit beberapa mukaddimah mengenai kitab ni, macam mana Syekh Zindani tulis, macam mana background suasana di negara Yaman ketika mana Syekh Abdul Majid Az-Zindani tulis kitab ni, macam mana dengan bahayanya fikiran-fikiran anak muda ke arah tidak mempercayai Tuhan. Saya dah sebut sikit kan. Jadi minggu ni kita akan masuk pada pengenalan tajuk ilmu iman ni. Yang pertama perkataan ilmu, disebut oleh Syekh Hafizahullah. Yang pertama perkataan ilmu. Perkataan ilmu ni sebenarnya maksudnya apa? Ilmu. Bila kita kata ilmu, apa maksud ilmu sebenarnya? Ilmu ni adalah disebut oleh Syekh ma tankashifu bihil umur ala haqaiqiha. Benda yang dengannya kita tahu hakikat sesuatu benda. Itu ilmu namanya. Perkara yang kita tahu dengan benda tu, dengan perkara itu, hakikat sesuatu benda. Itu dari segi maksud. Sebenarnya dalam bahasa Arab perkataan ilmu ni, kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggeris, perkataan ilmu dia akan terjemahkan kepada sains. Itu yang peliknya. Ilmu ni kita dalam bahasa Arab kita tak jemah ke bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab ilmu kita sebut ilmu juga. Tapi dalam bahasa Arab perkataan ilmu jika diterjemahkan ke bahasa Inggeris, dia akan terjemahkan kepada perkataan sains. Sebab tu hari ni kalau kita masuk ke dalam universiti, contoh kan, kita pergi universiti, ada satu bidang di universiti itu namanya sains sukan. Sains sukan tu kalau dalam bahasa Arab disebut ilmu sukan. Ilmu sukan. Tapi kita tak jemah, kita juga tidak menterjemah perkataan dalam bahasa Inggeris sains. Kita tetap biarkan perkataan sains itu kepada sains juga. Tapi dalam otak kita ni orang Malaysia ni, orang Melayu, bila kita bayangkan perkataan sains, kita akan terbayangkan, oh, sains ni adalah teknologi, ada macam molekul ke apa benda macam tu. Kita bayangkan itu sains. Sebenarnya sains itu adalah ilmu. Ilmu dalam bahasa Inggeris sains, dan sains dalam bahasa Arab adalah ilmu. Sama juga bila kita pergi ke universiti, ada satu bidang nama dia human science. Human science. Apa dia human science? Kita tak terjemah juga perkataan sains tu. Kita terjemahkan apa? Kita terjemahkan sains kemanusiaan. Jadi benda sains kemanusiaan ni bukannya dia kaji sains, biologi ke apa benda, tak ada. Sains kemanusiaan ni sebenarnya ilmu politik, ilmu ekonomi, semua tu termasuk dalam sains kemanusiaan. Dia mengkaji cara manusia berinteraksi sesama manusia. Jadi sebenarnya ilmu dalam bahasa Inggeris sains, dan sains dalam bahasa Arab juga adalah ilmu. Jadi ilmu ni sebenarnya apa? Kita tak terjemah perkataan ilmu tadi macam saya sebut. Ilmu ni sebenarnya apa sahaja benda yang dengan benda tu kita tahu hakikat sebenar sesuatu benda. Itulah ilmu. Jadi benda yang kita tahu tapi dia tidak membawa kepada hakikat sesuatu benda, dia bukan ilmu. Dia cukup sekadar pengetahuan. Pengetahuan ni tak semestinya betul, tapi ilmu ni mesti betul. Bila kita kata ilmu, mesti betul. Tapi kalau kita kata pengetahuan, mungkin pengetahuan yang salah. Contoh macam dalam bahasa Inggeris pun sebut pengetahuan, dia sebut apa? Knowledge. Daripada know ni maksud dia tahu lah. Dia tahu. Contoh macam saya ingatkan, saya ada pengetahuan mengatakan dulu sebelum saya pergi ke Yaman, saya ingatkan Yaman ni duduk dalam Mesir. Sebab orang Melayu ni dia punya bayang dalam kepala dia, negara Arab ni ada dua je. Arab Saudi, Mesir, dua je. Kalau kata belajar di negara Arab, ni awak balik belajar mana ni? Anak belajar kat mana?
Anak belajar dekat Arab. Oh, kat Arab tu kat mana? Kat Mesir ke? Kat Mekah ke mana? Jadi dalam otak orang belajar ni dua je Arab. Negara Arab ada dua je. Sama ada Arab Saudi ke Mesir, dua tu. Jadi bila kita kata, oh saya belajar kat Yaman. Oh Yaman. Yaman ni duduk sebelah Mesir. Dia bayang tu je. Sebenarnya Yaman dengan Mesir ni jauh. 2 hari perjalanan. Jauh. Tapi itu kita panggil pengetahuan. Saya ingatkan Yaman ni sebelah dengan Mesir. Tapi rupanya pengetahuan tu bukan ilmu. Dia bukan ilmu sebab dia bukan hakikat. Hakikat ni bila kita tengok rupanya dekat betul, oh Yaman ni duduk bawah sekali daripada tanah Arab. Atas dia ada Arab Saudi, atas dia ada Jordan lagi, sebelah Jordan barulah Mesir. Jauh. Jadi itu barulah ilmu. Sebelum ada hakikat, bukti dibuktikan dengan peta tadi dinamakan pengetahuan je. Jadi itulah maksud perkataan ilmu. Yang kedua pula perkataan iman. Kan kitab ni nama ilmu iman. Al-iman pula dari segi lughah dia masdar. Masdar ni dalam bahasa Melayu kita sebut kata terbitan lah. Kata terbitan. Amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Qala Ibnu Faris. Ibnu Faris ni salah seorang ulama bahasa Arab. Dia sebut perkataan iman ataupun amanah dia asal daripada perkataan amina. Bahasa Arab ni jangan pening-pening lah. Bahasa Arab ni kalau kita belajar kat mana-mana pun kebiasaannya perkataan dalam bahasa Arab ni berasal daripada 3 huruf. 3 je huruf bahasa Arab ni. Contohnya kalau masjid, perkataan masjid kan, masjid ni bahasa Arab. Bahasa Arab, masjid bahasa Arab. Perkataan masjid kalau kita kira huruf dia ada berapa? Mim, sin, jim, dal. 4 huruf kan. Jadi kita tahu ini bukan perkataan asal. Kita kena cari perkataan asal dia apa. Perkataan asal mesti ada 3 huruf je. Jadi kita tengok mim, sin, jim, dal. Kita tahu oh sebenarnya perkataan asal dia sajadah. 3 je, 3 huruf. Sajadah. Maksud apa sajadah? Sujud. Sujud. Sujud yang kita duduk sujud hari-hari tu. Itulah dia. Tu maksud sujud. Meletakkan dahi ke atas tanah, tu sujud. Jadi masjid tempat sujud. Itu asal maksud perkataan masjid. Jadi kalau kita pergi negara Arab, dia tak ada macam beza antara masjid ke surau. Surau ni bukan bahasa Arab lah. Surau ni tak ada. Surau bukan bahasa Arab. Kalau kita pergi kat orang Arab, kita tanya dia, mana masjid? Dia boleh tunjuk, oh tu masjid, tu masjid, tu masjid. Tapi kalau kita tanya dia, mana surau? Dia tak tahu apa benda pula surau. Mana dalam bahasa Arab? Aina. Dia kata, aina surau? Dia tak tahu benda. Dia ingat benda ni, cakap bahasa Inggeris ke? Minta maaf saya tak cakap Inggeris. Tapi perkataan masjid dalam bahasa Arab maksud dia tempat sujud. Jadi semua, sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut kullu ardin masjidan wa ju'ilat liyal arda tahuran wa masjida. Dalam hadis sahih Muslim Nabi sebut dijadikan tanah ni semuanya bagi Nabi adalah masjid. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, semua kita boleh solat kat mana-mana pun. Kita nak sujud di mana-mana boleh. Kecuali tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Nabi tak boleh. Tapi secara amnya kita boleh solat kat mana-mana. Kat mana-mana pun kita boleh bina masjid kan. Jadi asal perkataan bahasa Arab daripada 3 huruf. Masjid daripada sujud. Iman, kalau kita kira iman, ada hamzah, ada ya, ada mim, ada alif, ada nun. Banyak sangat huruf dia kan. Banyak sangat. Hamzah, ya, mim, alif, nun. 5. Jadi mana perkataan asal dia? Perkataan asal dia daripada perkataan amina. 3 je huruf. Amina. Jadi perkataan amina ni sebenarnya maksud dia apa? Perkataan amina ni sebenarnya datang daripada perkataan daripada 2 benda dalam bahasa Arab. Yang pertama, amina maksud dia amanah. Amanah. Amanah atau amanah? Amanah macam kita orang Melayu sebut amanah. Orang ni orang yang amanah. Amanah ni maksud dia melaksanakan tanggungjawab di tempat yang betul. Itu nama dia amanah. Kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab dinamakan khianat. Amanah lawannya khianat. Jadi itu asal perkataan aminah yang pertama. Yang kedua, aminah maksud dia selamat. 2. Aman, kita sebut aman. Bahasa Melayu pun kita sebut keamanan kan. Aman. Itulah dia asal usul perkataan iman. Tapi kenapa dia ada banyak sangat huruf? Kenapa ada banyak sangat huruf? Kalau kita kata asal dia ada 3, kenapa tak buat 3 je? Kan mudah kita belajar bahasa Arab, tak pening kan? Tapi kenapa dia ada banyak sangat huruf? Bila dia tambah huruf, ada dia tambah faedah kat situ. Bila disebut iman, maksud dia mengamanahkan. Bukan dia yang amanah, dia mengamanahkan. Ataupun yang kedua, dia menyelamatkan. Itulah iman.
Jadi bila kita beriman dengan Allah, kita telah memasukkan Allah tu ke dalam hati kita. Kepercayaan tu tersemat di dalam dada kita. Tersemat ke dalam dada kita. Jadi seolah-olah kita telah, seolah-olah macam kalau zaman sekarang ni kita dah safe lah. Kalau kita buat kerja-kerja kat komputer, tiba-tiba pop, anak langgar pelak kan, padam bawah, sedih, anak langgar pelak. Tapi buka-buka tengok-tengok, oh dia ada auto save. Itulah seolah-olah kita dah save. Itulah maksud dia iman. Kita dah selamatkan file tadi. Kita dah selamatkan file tadi. Itu iman. Asalnya lah macam tu maksud dia. Jadi dari segi bahasa, iman ni sama ada menyelamatkan ataupun kita senang sebut hari ni, kita sebut percaya. Iman ni sebenarnya percayalah dari segi bahasa. Contohnya macam dalam kisah Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Anak Nabi Yaqub ada ramai lah, ada ramai. Antaranya anak Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf ni terkenal lah. Nabi Yusuf dibuang dalam perigi lah, panjang cerita dia tu ada dalam Quran. Cukup dah cerita dalam Quran, tak payah cari cerita-cerita lain-lain. Dah ada dalam Quran, detail, sedap baca tu. Dah baca dah sedap dah. Jadi dalam Quran Allah sebut macam mana anak-anak Nabi Yusuf ni lepas dia dah berkomplot untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi buta, dia balik kepada Nabi Yaqub, dan dia kata kepada Nabi Yaqub bahawa Yusuf dah dimakan oleh serigala. Lepas tu dia tutup dia punya aduan tu, dia kata wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ini dalam surah Yusuf, boleh tengok dalam surah Yusuf lah. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, maksud dia kamu wahai ayah, wama anta, tidak kamu wahai ayah, ma tu tidak, kamu wahai ayah tidak mukmin, kamu tidak akan percaya lana kepada kami, kamu takkan percaya punya bila kami cerita ni, kamu takkan percaya punya, walau kunna sadiqin, walaupun kami sadiq, walaupun kami ni cakap betul, walaupun kami cakap betul pun kamu takkan percaya punya ya. Dia cakap macam tu. Jadi dalam Quran Allah sebut perkataan iman ni dalam ayat ni, dalam cerita Nabi Yusuf ni Allah gunakan perkataan iman bermaksud percaya. Jadi iman ni sebenarnya percayalah dari segi bahasa. Jadi mudah. Yang kedua dari segi syarak. Dari segi syarak ni apa maksud dia? Dari segi penggunaan dalam Islam kita ada setengah-setengah perkataan. Mungkin dalam bahasa Arab dia maksud dia ni. Mungkin dalam bahasa Arab dia maksud dia macam ni. Tapi dalam Islam Nabi SAW dah gunakan perkataan tu untuk satu-satu keadaan sahaja. Ini dinamakan penggunaan syarak. Yang pertama dalam Islam digunakan juga perkataan iman ni dengan bermaksud percaya. Digunakan juga. Sebab tadi cerita tadi tu dalam Quran. Jadi bila Allah guna maksud dia betul juga. Maksud iman ni maksud dia percaya. Jadi Allah juga sebut yang kedua. Allah kata yang tadi nombor satu tu iman bermaksud tasdiq wa ma anta bimu'minin lana. Yang kedua wa'abbara al-Quran 'anil iman bi lafzil yaqin al-qa'im. Al-Quran juga menggunakan perkataan iman dengan maksud yakin yang teguh. Keyakinan yang teguh Al-Quran gunakan maksud dia iman. Kama qala ta'ala, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-An'am, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Kan hari akhirat ni termasuk dalam rukun iman kan? Bukan rukun yakin, ada rukun yakin. Ada kita belajar kat sekolah dulu, rukun yakin ada 6. Tak ada kan? Rukun iman kan? Tapi Allah sebut dalam Quran, Allah guna perkataan yakin. Jadi menunjukkan yakin yang teguh sama maksud dia dengan iman. Jadi iman ni dia bukan setakat percaya, tapi dia yakin yang teguh. Itu dinamakan iman. Wa kama qala ta'ala, dan juga Allah sebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Begitulah kami, Allah SWT menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kejadian langit dan bumi, liyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Bukan tak ada macam istilah khas muqinin kan. Orang ni orang apa? Awak orang apa? Saya orang muqin. Tak ada. Kita selalu sebut saya orang apa? Orang mukmin. Itu selalu dah dengar kan. Tak ada pernah dengar orang muqin. Muqin tiba-tiba kan. Sebab nak guna bahasa Quran, tak ada. Tapi menunjukkan kata maksud iman adalah yakin yang teguh. Allah SWT tunjuk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS ni dia seorang Nabi yang berusaha untuk beriman. Contohnya dia tengok langit, dia kata dekat langit ada bulan.
Mungkin bulan tu Tuhan kot. Dia kata mungkin bulan tu Tuhan kot. Lepas tu tengok-tengok bila esok siang tak nampak dah bulan kan. Jadi kata takkanlah Tuhan boleh hilang-hilang. Kata. Lepas tu nampak matahari pula. Jadi Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang berfikir untuk beriman. Jadi Allah tunjukkan semua tanda-tanda ni untuk bagi Nabi Ibrahim lebih beriman bahawa Allah SWT lah yang mencipta bulan dan Allah SWT lah yang mencipta matahari. Itu cerita lain lah. Okey. Ada juga wa minal ulama man yu'arriful iman bi annahu qaulun wa amal. Wa yusamma hadzal qaul qaulul qalb. Ada juga ulama yang mengatakan iman ni adalah kata-kata dan perbuatan. Iman ni adalah kata-kata dan perbuatan. Iman ni bukan duduk dalam hati je tu. Iman ni mesti sebut dan mesti buat. Antaranya dia kata kenapa bila kita kata orang iman lawannya orang kafir. Kenapa kita kata orang iman lawannya orang kafir, sedangkan orang kafir ni beza dengan kita adalah dari segi perbuatan. Kita tak nampak hati dia macam mana, tapi kita tahu ni orang kafir ni orang mukmin. Jadi apa beza dia? Beza dia dekat perbuatan dia. Orang kafir contohnya dia sembah pokok, ataupun disembah orang. Disembah patung, disembah yapil lah, macam-macam. Jadi kita nampak perbuatan dia tu menunjukkan kata dia ni tak beriman. Perbuatan dia menunjukkan dia tak beriman. Jadi ada ulama kata, setengah-setengah ulama kata iman ni perbuatan juga, bukan sekat percaya dalam hati, juga dia adalah perbuatan. Okey. Yang kedua pula, tadi iman bermaksud percaya. Yang kedua, iman bermaksud al-i'lan bil qaul, wa ya'ti al-iman fi syar'i aidan bil iman bil i'lan anhu bil qaul. Iman juga dalam Al-Quran digunakan perkataan iman mengumumkan dengan kata-kata. Dalam Quran ada perkataan iman ni bermaksud umumkan dengan cakap. Jadi orang beriman ni dia tak boleh dalam hati je, dia kena umumkan. Dalam Quran guna. Contohnya Allah sebut qulu amanna billah wa ma unzila ilaina dalam surah Al-Baqarah. Qulu, sebutlah amanna billah, kami beriman kepada Allah. Macam hari ni ada orang setengah-setengah orang dia kata tak apa, orang beriman tak beriman semua dalam hati je, tak apa. Tak ada. Allah SWT sebut dalam Quran, Allah kata qulu, sebut. Nak beriman ni kena sebut amanna billah. Qulu amanna billah, sebut kami beriman kepada Allah. Kena sebut. Sebab tu kita nak masuk Islam, awal sekali untuk orang yang masuk Islam dia kena sebut. Dia sebut apa? Dia sebut syahadah, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lagi dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, Allah kata qul ya ayyuhal kafirun. Qul tu maksud dia katakan. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah benda yang kamu sembah. Allah suruh Nabi cakap dekat orang kafir macam tu. Jadi kalau iman ni duduk dalam hati je, kenapa Allah suruh cakap? Kalau iman ni duduk dalam hati je, kenapa Allah suruh cakap? Hari ni kita malu nak cakap. Malu lah nak ngaku kita beriman Pergi mana-mana negara, seboleh-boleh tak nak bagi orang tahu kita orang Islam. Kalau nak buat pasport tu, buang ke kepiah ke songkok, buang siap-siap, supaya orang tak tahu kita Islam Setengah-setengah orang buang habis janggut-janggut ni, tak nak bagi orang tahu Islam. Padahal dia tahu nanti waktu solat dia kena solat lah. Tapi dia takut sebab malu. Kadang-kadang bukan takut sebab keselamatan pun, kadang-kadang dia takut sebab malu. Nak buat apa malu? Kadang-kadang logik juga sebab apa dia malu. Sebab apa dia malu? Tengok statistik lah. Orang Islam di dunia ni yang paling bagus ke yang paling tak bagus sekarang, hari ni? Negara mana yang paling banyak bergaduh? Negara Islam ke negara tak Islam? Negara tak Islam, malu. Negara mana yang paling miskin dalam dunia ni? Negara Islam, malu. Contohnya Yaman. Yaman ni negara miskin Dia bukan macam negara-negara teluk Arab lain tu macam penuh minyak duit tak tahu nak buat apa, jalan raya penuh Ferrari, jalan raya penuh Porsche Tak ada. Yaman tak ada benda tu. Yaman negara miskin. Antara 5 negara miskin di dunia, Yaman 5 negara, bayangkan. Kalau Malaysia ni tak tahu nombor berapa, tapi Yaman ni 5 dia bawah. Jadi malu nak mengaku sebab kita sekarang keadaan kita macam tu. Tapi Allah SWT sebut dalam Quran, Allah suruh Nabi untuk sebut bahawa aku orang beriman. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah benda yang kamu sembah. Okay. Dan Allah juga sebut dalam surah Al-Ikhlas yang kita selalu baca, qul huwallahu ahad. Sebutkan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Sebutkan Allah itu esa. Dah.
Dan last sekali Allah sebut dalam surah An-Nisa, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Ni Allah tegur perbuatan-perbuatan setengah-setengah orang Islam di zaman Nabi SAW. Dia orang ni perang. Waktu perang dengan orang kafir, setengah-setengah orang kafir waktu perang dapat hidayah. Tengah-tengah perang dengan orang Islam, dia dapat hidayah. Nampak macam mana Allah bagi hidayah ni? Bukan milik siapa-siapa. Hidayah ni Allah bagi. Jadi di tengah-tengah perang tu dia dapat hidayah. Tapi dia tak tahu nak masuk Islam macam mana, tak tahu. Sebab dia bukan duduk dalam negara Madinah ke apa, dia duduk Mekah. Kadang-kadang dia orang Arab Badui mana tak tahu, duduk luar-luar dekat padang-padang pasir mana. Tapi bila perang dengan orang Islam, dia dapat hidayah. Contohnya macam ada seorang kafir Quraisy ni, dia cerita lepas dia masuk Islam, dia cerita. Dia kata masa tu sekali tu aku tengok masa perang, aku pergi ziarah, bukan ziarah, aku pergi berjumpa dengan Muhammad. Untuk utuskan satu utusan, aku pergi jumpa dengan Muhammad. Masa itu tengah perang, tapi berhenti sekejap. Jadi dia hantar satu utusan. Dia kata tidak pernah aku melihat orang yang pengikutnya begitu sayang kepada dia. Tak pernah aku jumpa. Aku dah pergi banyak tempat. Aku pernah pergi Rom dengan dia punya Raja Kaisar. Aku pernah pergi Parsi, Raja Parsi. Aku tak pernah tengok lagi orang yang pengikut dia sayang sangat dengan dia. Dia duduk dengan pengikut dia sekali bawah macam ni. Hari ni kita ustaz ni duduk atas kursi. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi duduk bawah sekali dengan orang. Nabi duduk bawah sekali dengan orang ramai. Orang yang datang daripada luar Madinah nak jumpa dengan Nabi, dia tanya apa? Dia tanya apa? Yang mana satu Muhammad menunjukkan apa? Nabi pakai benda yang orang pakai. Nabi pakai pakaian yang orang yang pakai. Tak ada pakaian khas Nabi apa, serban kena ini belah sini 7, belah sini 5, tak ada. Tak ada macam tu. Sebab Nabi pakai benda yang orang pakai. Sebab Nabi nak tunjukkan bahawa dia ni bersama dengan masyarakat. Orang masa tu pakai macam tu, Nabi pakai macam tu. Jadi bila dia datang, dia tengok orang yang datang ni, kata aku tak pernah tengok orang yang sangat rapat dengan pengikut dia kecuali Muhammad. Muhammad ni orang sangat sayang kat dia, sampai kan waktu dia ambil wudu, semua orang berebut nak ambil dia punya titisan-titisan air tu. Sayang sangat kepada Nabi. Tapi cerita dia dapat hidayah dalam perang. Jadi setengah-setengah orang kafir ni dapat hidayah dalam perang. Tengah-tengah perang dapat hidayah. Dah pegang pedang apa dah, dapat hidayah macam mana nak buat. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Tapi dia tahu orang Islam berjumpa sama-sama orang Islam. Apa dia buat? Orang Islam bila jumpa dengan orang Islam, dia buat apa mula-mula? Dia akan bagi salam. Orang Islam jumpa orang Islam bagi salam. Kita hari ni tak ada apa dah. Tak jumpa orang Islam, orang muka sombong je. Tengok, siapa ni? Tak sombong. Padahal Nabi SAW sebut, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Bolehkah aku nak ajar kamu buat satu benda ni, kalau kamu buat, kamu akan saling sayang menyayangi. Sebarkan salam Nabi. Afshus salam ni maksud dia sebarkan salam, bukan bagi salam je. Sebarkan salam. Maksud dia jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Perbuatan ni banyak. Kalau pergi Yaman ni memang ramai orang Yaman suka bagi salam. Sebab tu orang Yaman ni dia rapat. Orang Yaman ni walaupun dia miskin, mungkin satu faktor juga lah, dia orang ni orang miskin, jadi tak ada orang yang sombong-sombong sangat. Jadi dia rapat. Sebab dia jumpa sama-sama dia akan bagi salam. Dia apa ruginya kita doakan dia, dia balas balik doa kita, tak rugi. Dapat pahala pula. Dapat pahala dan dapat doa, dapat manfaat. Di akhirat dapat, di dunia pun dapat. Kita hari ni tak ada bagi salam apa dah. Jadi orang kafir yang dapat hidayah dalam perang tadi, dia tak tahu cara nak masuk Islam. Tapi dia tahu orang Islam, bila jumpa sama-sama orang Islam, dia akan bagi salam. Jadi dia buat apa? Tengah-tengah perang tu, dia pergi ke orang Islam, dia bagi salam. Assalamualaikum. Cakap macam tu. Kita macam mana hari ni? Orang kita tengah gaduh lah, kata gaduh kan. Tengah gaduh dua golongan, tiba-tiba golongan tu datang bagi salam. Assalamualaikum. Tengok, siapa pula pasal bagi salam ni kan? Macam tu keadaan dia tak tahu nak buat apa, dia bagi salam. Assalamualaikum. Tapi nak buat macam mana? Dalam perang kan, jadi adalah yang kena bunuh. Sebab tak tahu nak buat apa. Orang Islam tak tahu dia ni pasal apa tiba-tiba bagi salam kan. Jadi pedang dah hayun dah, lepas tu dia bagi salam. Pelik kan? Tapi Allah pun turunkan ayat ni. Ini antara riwayat yang disebutkan. Ada juga riwayat lain. Tapi ini dalam surah An-Nisa ni Allah kata wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kata orang yang bagi salam kepada kamu,
kamu ni belum beriman lagi. Jangan kita kata itu. Bukan senang nak kata orang kafir, tak senang. Banyak cantik, mudah sangat nak kata orang kafir, tak ada. Imam Ahmad contohnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad kata kalau kita tinggalkan solat dengan sengaja, tak kira sebab apa pun, sebab malas, sebab ingkar, sebab memang tak yakin dengan solat, sebab memang tak kira sebab apa pun, kafir hukum dia. Imam Ahmad kata. Tapi sepanjang hidup Imam Ahmad tak pernah dia mengkafirkan orang, tak pernah. Dia cuma sebut macam tu je. Dia cuma kata orang yang tak solat ni kafir. Macam tu je dia sebut. Tapi tak pernah dia pergi kat masjid tengok ada orang duk makan-makan pisang apa, kata oh kafir. Tak ada macam tu. Kita kalau nak memahami kaul ulama ni kena faham juga macam mana ulama tu buat. Kita hari ni kadang-kadang ambil kata-kata ulama tu sebiji kita praktikkan, tak boleh ke? Sebab ulama tu kadang-kadang dia tak buat macam kita buat. Kita hari ni berapa banyak yang ulama kata kita buat macam lain pula kan. Ulama sendiri ajar macam lain, kita buat macam lain. Jadi bukan senang nak kata orang kafir. Allah sebut dalam ayat ni cukup dengan sekadar orang tu buat satu ciri je. Ciri orang Islam ni bagi salam, dah dikira orang Islam, dah dikira orang beriman. Bukan sekadar orang Islam, orang beriman. Jadi Allah kata wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Mukmin ni maksud dia beriman. Jadi Allah menggunakan perkataan mukmin ni untuk orang yang bercakap je, iaitu memberi salam. Memberi salam ni cakap lah. Okey, dalam hadis pula qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku disuruh, Nabi sebut, aku disuruh an uqatilan nas, untuk memerangi manusia seluruhnya, hatta yaqulu, sampai mereka sebut, sampai mereka sebut la ilaha illallah, sampai mereka sebut la ilaha illallah. Jadi kat sini Nabi tak kata macam aku disuruh untuk memerangi orang sampai mereka percaya kepada Allah. Tak sebut macam tu je. Tapi Nabi sebut aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka sebut. Kena ada sebutan dia dekat mulut. Okey, ni yang kedua, iaitu iman juga dalam Quran bermaksud sebutan. Yang pertama iman bermaksud percaya dalam hati. Yang kedua iman bermaksud sebutan dengan mulut. Yang ketiga pula, wa ya'til iman fil kitab was sunnah bima'nal amal. Dalam Quran dan sunnah ada juga perkataan iman, dimaksudkan dengan perkataan iman tu amal, perbuatan tangan, perbuatan kaki, perbuatan kita lah, perbuatan luaran. Ada juga dalam Quran disebutkan perkataan iman ni dalam perbuatan luaran. Antaranya Allah sebut qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allah ni dalam surah Al-Baqarah ayat 143, nanti tengok. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Jadi apa benda ayat ni nak cerita sebenarnya? Ayat ni sebenarnya ada cerita dia. Cerita dia ayat ni, dulu asalnya orang Islam ni masa mula-mula Islam, bila kita solat, kita punya kiblat ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis kat Palestin tu. Kiblat pertama kita dulu ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi, dia orang solat ke? Orang Yahudi solat ke? Dia ada sujud dia ada rokok dia kan. Orang Yahudi ni dia pun sama juga. Bila dia sujud, dia akan sujud ke arah Baitul Maqdis juga. Dalam Madinah ada juga orang Yahudi. Dalam Madinah ada orang Yahudi. Zaman Nabi tu ada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Madinah ni dia kata, apa benda ni Nabi? Kata Islam kan, kata agama lain, kata Nabi akhir zaman lah apa, tapi sujud sama macam kami sujud ke? Kiblat sama dengan kami ke? Kiblat kami ke Palestin, kiblat kami ke Baitul Maqdis, kiblat orang Islam pun ke Baitul Maqdis juga. Jadi dia bagi tahu macam tu kat Nabi. Nabi pun sedih ya. Nabi sedih ya. Sebab orang kata kat dia. Tapi Nabi sedih-sedih macam mana pun Nabi tak ubah kiblat suka-suka hati, tak boleh. Sebab kiblat ni adalah amalan ibadat. Ibadat ni kita tak boleh buat suka-suka hati. Tak boleh ikut logik akal kita rasa macam sujud ni bahaya ni, tak boleh sujud ke Baitul Maqdis saja. Tukar ke Kaabah pula, tak boleh. Jadi amalan ibadah Nabi tak boleh ubah sesuka hati. Nabi kena tunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi kena tunggu dulu wahyu daripada Allah Ta'ala. Tak boleh main suka-suka hati.
Hari ni contoh kan, dalam kita nak solat, Nabi SAW sebut, bila kita nak solat, Nabi suruh jadikan di depan kita nak solat ni biar ada penghadang. Kita nak solat ni biar ada penghadang depan kita. Betul tak? Kita ada penghadang depan kita, supaya orang boleh lalu lalang semua sekali kan. Supaya kita punya solat tu taklah nyusah orang. Setengah-setengah orang paling pintu dia nak pilih tempat nak solat sunat dia tu, paling pintu. Paling pintu, betul kata tu. Habis pintu, kira nak cari pintu kat mana-mana pun pintu. Sepatutnya kita nak solat ni carilah tempat yang tak kacau orang kan. Jadi Nabi suruh letak penghadang kat depan kita solat. Makruh kalau kita solat macam ni. Ada yang kata haram. Kalau kita solat macam ni, lapang je depan kita tu, tak ada apa-apa halang, macam tu makruh. Nabi suruh kita letak penghadang. Jadi kalau kita letak penghadang, contoh kita letak buku macam ni kan, buku ni kita letak depan, kita berdirikan dia, baru nampak kata kita tengah semayang. Kadang orang tak nampak kita tengah semayang. Kadang orang letak spek kan, kan spek tu pun selamat tinggal nanti, orang datang pijak je spek tu. Jadi letak benda yang nampak tinggi macam ni, biar tinggi, tinggi macam tu nampak. Jadi kadang-kadang kita letak buku, betul orang kata, ni sembah buku ke apa ni? Apa syirik betul. Jawapan dia apa? Bukan logik. Agama bukan logik. Agama ni, ibadat ni bukan logik. Ibadat ni adalah kita tengok wahyu. Bila Nabi sebut kita letak penghadang, kita letak penghadang. Dah, habis cerita. Sama juga bila tak ada penghadang. Bila tak ada penghadang nak buat macam mana? Kita tak bawa apa benda, buku tak bawa kan. Macam sekarang buku tak bawa, apa tak bawa kan. Dia nak buat macam mana? Nak letak apa kat depan kan? Kepiah apa pun tak ada. Nak letak botol air pun semua tak ada. Nak buat macam mana? Kita pergi kat dinding. Pergi kat dinding macam ni kan, semayang kat belakang dinding. Ataupun kalau tak ada dinding, semayang belakang orang. Macam orang duduk macam ni kan, macam duduk macam ni, kita duduk semayang belakang dia. Jangan semayang depan dia. Semayang depan dia, sembah dia. Dah. Kalau semayang depan dia, dia tengok kita tengok dia pula. Semayang belakang dia. Jadi kita menjadikan tulang belakang dia tu penghadang kita, bukan kita sembah dia. Jadi ada orang kata ni sembah orang ke? Kita hari ni kan, kita kalau orang masbuk belakang kan, datang makmum, kalau imam dah bagi salam, ada orang datang lewat, dia akan tambah rakaat lah kan. Jadi bila dia tambah rakaat, nanti orang depan dia tu yang dah habis solat tu tengok belakang, wah ada orang semayang, alih. Tak payah beralih. Orang tu dia menggunakan kita lah sebagai penghadang. Tak payahlah kita beranjak, kesian kat dia. Dia tengah semayang, nak gerak-gerak kan, payah juga kan. Jadi kita biar tunggu dia habis semayang. Biar dia habis semayang dulu, barulah kita bangun, bagi dia peluang lah nak solat sampai habis. Jadi agama ni dia bukan logik. Nabi, walaupun Nabi sedih, orang Yahudi kata, apa ni, kiblat sama dengan kami. Sama kiblat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sembah sujud ke Baitul Maqdis, orang Islam pun sujud ke Baitul Maqdis. Nabi sedih, tapi Nabi tak buat apa-apa, tak buat perubahan apa-apa. Tak ada pula bincang dengan sahabat-sahabat, main kita bincang nak kiblat mana pula, tak boleh. Jadi selepas 2 tahun berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijrah, Allah pun menurunkan ayat. Allah suruh tukarkan kiblat ke arah ke arah Masjidil Haram. Tukarkan kiblat ke Kaabah. Macam kita hari ni lah. Kita hari ni sampai sekarang kita solat menghadap ke Kaabah kan, kiblat kita. Jadi bila dah tukar ke Kaabah, apa benda orang Yahudi buat pula? Orang Yahudi kata, selama ni solat tak sah. Nampak Yahudi, perangai dia memang gitu. Dia saja buat kita sedih. Kata, selama ni solat tak sah, solat kamu selama ni. Solat yang selama ni semayang ke Masjid Aqsa ni semua sekali tak diterima. Jadi Allah pun turunkan ayat ni. Apa dia ayat tadi? Allah kata tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Apa maksud iman kamu dalam ayat ni? Solat kamu lah. Jadi Allah tidak mensia-siakan solat kamu. Tapi Allah tak sebut perkataan solat, Allah sebut perkataan iman. Jadi dalam ayat Quran, Allah juga menggunakan perkataan iman bermaksud perbuatan. Allah guna perkataan iman bermaksud perbuatan yang kita nampak. Solat ni kita nampak, bangun, sujud, rokok, nampak kan? Jadi Allah gunakan perkataan iman untuk perbuatan yang kita nampak. Allah juga sebut lagi, innamal mu'minun, dalam surah Al-Hujurat, allazina amanu billah wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, wajahadu. Orang beriman Allah sebut mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim fi sabilillah, dan juga dengan jiwa mereka di jalan Allah. Berjihad dengan harta ni apa dia? Perbuatan lah kan? Perbuatan, bukan
tapi Allah namakan perbuatan tu mukmin. Orang mukmin ialah Allah tu, orang mukmin ialah orang yang berjihad dengan harta dia. Jadi berjihad dengan harta nampak tak? Nampak. Boleh nampak lah, bukan kata kita tunjuk ke orang, tapi boleh dinampak lah, boleh dilihat, boleh disedari dengan mata kepala. Jadi Allah kata ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Sadiq ni kalau ikut lawan sadiq ni maksud dia percaya lah. Sama juga dengan iman. Jadi Allah guna perkataan iman untuk perbuatan kali kedua. Dalam hadis pula, dalam hadis qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Nabi SAW sebut iman ni ada 70 lebih ataupun 60 lebih cabang. Nabi kata macam tu. Ada 70 lebih ataupun ada 60 lebih cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling baik sekali ialah sebut la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah sekali adalah membuang kesakitan ataupun benda-benda yang menyakitkan hati ini daripada jalan. Kalau kita tengok Nabi sebut iman kan, iman ni ada 70 lebih 70 lebih cabang. Iman ada 70 cabang lebih, Nabi SAW sebut. Tapi Nabi sebut yang paling tinggi adalah qaul, sebut la ilaha illallah. Yang paling tinggi sebut, yang paling rendah alih. Yang paling tinggi sebut, yang paling rendah alih. Alihkan benda-benda yang menyakitkan orang daripada jalan juga termasuk dalam iman. Sedangkan dua-dua tadi tu tak duduk dalam hati. Kan kita kata iman ni maksud dia percaya. Percaya patut duduk kat hati je. Patutnya Nabi kata iman ni 70 lebih yang percaya dengan tahap 100%. Yang paling rendah sekali percaya dengan tahap 1% dalam hati kan. Tapi tak, Nabi sebut percaya iman ni adalah yang pertama sebut, yang paling tinggi sebut la ilaha illallah, yang paling rendah buang benda-benda yang menyakitkan orang daripada jalan. Itulah yang paling rendah iman. Kita hari ni ada iman yang paling rendah? Kita hari ni menganggap iman paling rendah apa? Dalam hati lah. Betul tak? Ada orang tu rupa tak nampak Islam tak ada apa. Tak nampak apa Islamnya kat muka dia, rupa tak ada nampak. Kalau orang perempuan ni dengan pakai seksinya, dengan tak semayangnya, dengan tabarus, dengan berhias-hiasnya muka dia tu, pakai gincu semua, make up tebal habis kan. Lepas tu bila kita tanya dia ni orang Islam ke tak? Kata Islam lah. Dia tak nampak Islam kan? Kata iman kan dalam hati. Iman kan dalam hati kata. Dia kata inilah serendah-rendah iman. Mana pula Nabi kata yang paling rendah iman adalah perbuatan juga. Buang kotoran ataupun benda-benda yang menyakitkan orang ni daripada jalanan. Iman yang paling rendah tu dia. Iman paling rendah. Kita hari ni ada iman yang paling rendah. Nampak benda-benda yang menyakitkan orang daripada jalan, kita alih. Ada tak? Payah juga tu. Kadang-kadang kita tengah bawa kereta ke apa kan, ada ranting jatuh. Jalan biasa, tak adalah sibuk sangat ke benda macam bahaya nak berhenti ke apa. Tapi kita lagi rela elak. Kita elak je lah. Orang lepas kita pun elak. Orang lepas kita pun elak. Sampailah di BKL yang datang. Jadi di BKL lah iman yang paling rendah. Kita tak ada lah. Padahal kalau kita buang tu dalam seminit tu boleh menyebabkan jalan belakang tu biasanya jam. Orang kadang-kadang tak tahu apa benda sebab jam kan. Rupanya jam sebab ada helmet jatuh. Ada helmet jatuh rupanya. Ingatkan apa benda? Visor kadang-kadang patah. Orang bawa motor tahu. Bawa motor dia buka visor tu tengah bawa 110. Boleh patah visor tu. Visor tu cermin muka tu nama visor cik. Jadi visor ni cermin depan ni, helmet tu bila tengah bawa laju dia buka gitu, boleh patah visor tu. Jadi patah duduk atas jalan raya. Jadi orang semua ingat apa benda lah, kaca ke apa atas jalan tu. Semua orang elak lalah jam jalan. Jam 2 km. Menyakitkan hati tak? Menyakitkan hati. Jadi bila jam kita nampak visor rupanya. Berhenti sekejap. Bukan matikan enjin, semua parking, masuk gear P, tak payah. Buka pintu, buka kunci, buka pintu, turun, alih sekejap, tak sampai seminit pun. Boleh menyebabkan jam yang 1 km tadi itu kembali seperti asal. Nampak?
Tapi ada tak kita punya iman yang paling rendah? Tak ada. Tak ada. Kita tunggu apa pula? Tak tahulah. Kalau Faizal tunggu siapa buang tak tahu. Di BKL kerja dia buang pokok ke. Jadi itu Nabi sebut iman yang paling rendah adalah perbuatan. Yang ketiga ada juga Nabi sebut dalam hadis yang sama, wal haya syu'batun minal iman. Malu juga adalah sebahagian daripada iman. Lepas tu dalam hadis banyak lagi. Hadis yang lain Nabi kata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling beriman, yang paling sempurna iman dia adalah orang yang paling baik akhlak dia. Orang yang paling sempurna iman dia bukan yang paling kemas pakai, bukan. Bukan yang paling putih, bukan yang paling besar serban, bukan. Orang yang paling bagus, paling sempurna iman dia adalah yang paling baik akhlak dia. Kita hari ni orang yang memperjuangkan iman ni, memperjuangkan konon-konon yang memperjuangkan Islam, dia akhlak paling tak elok kali. Cakap apa dengan cakap tak elok kan. Kalau nak macam ada orang tu buat salah, tegur elok-elok. Bukan tak boleh tegur elok-elok. Kadang-kadang orang tu tak tahu pun salah dia apa. Cakap kat dia, cakap elok. Kalau hari ni kita tengok TV, contoh kalau kita tengok drama. Kalau drama orang putih, dia suka buat kalau orang jahat, orang Islam. Betul tak? Dia suka buat kalau ada orang jahat, orang Islam. Kalau orang teroris ke apa, orang Islam. Padahal kalau ikut statistiknya orang Islam berapa persen sangat yang jahat. Tapi tak apalah, sebab dia orang putih, dia orang kafir, bukan orang Islam pun. Tapi yang peliknya drama kita di Malaysia ni, drama Melayu pun sama. Kalau orang tu orang jahat, pakai kepiah. Kalau orang tu jahat, muka dia janggut, semua jahat. Orang yang paling bagus sekali macam mana? Orang paling jago macam pakai semat apa ni, pakai macam pakai pejabat ke apa, itu bagus lah. Tok Imam paling jahat ada dalam cerita. Tok Imam paling jahat sekali. Apa ni? Tok Imam. Sebab apa? Jadi drama-drama Melayu jadi macam tu. Takkan nak kata ni semua konspirasi Yahudi ke? Semua Yahudi salah. Sebab apa jadi itu? Sebab kita ni yang menunjukkan imej Islam ni, patutnya kita menunjukkan akhlak kita. Ini orang yang menunjukkan imej Islam, akhlak paling tak elok kali. Tunjukkan akhlak yang baik, lama-lama orang ubah. Lama-lama orang ubah. Jadi Nabi sebut orang yang paling sempurna iman dia adalah yang paling baik akhlak dia. Yang paling baik akhlak dia. Sebab tu kita boleh kata gini, kalau kita jumpa orang putih, kadang-kadang orang putih yang tak Islam lebih Islam daripada orang Islam. Boleh sebut tak macam tu? Kira syirik tak saya sebut macam tu? Syirik tak saya sebut macam tu? Kira ni liberal punya ustaz. Macam mana ni pluralisme punya ustaz? Boleh sebut macam tu? Nabi sebut orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlak dia. Hari ni kalau kita pergi negara Arab, orang Arab ni terkenal dengan satu benda. Terkenal, pergi mana-mana negara Arab terkenal dengan benda ni, iaitu janji yang tinggal janji. Kalau kita kat Malaysia, kita ada istilah janji Melayu. Kalau kat dia ada janji Arab. Janji Arab. Yang peliknya dia ada dalil. Tu yang hebat kan? Dia ada dalil kata boleh. Kita janji dengan dia pukul 9. Kalau kita kat Malaysia ni, kalau orang janji Melayu pukul 9, datang 9.30 kan? Datang 9.45, datang pukul 10 kan? Tapi janji Arab ni hebat lagi. Janji pukul 9, tak ingat terus. Mana ada? Tak janji ke? Esok pula, datang esok macam orang hari-hari tunggu dia pukul 9 pula. Kita buat apa benda je? Datang esok. Itu janji Arab. Jadi orang Arab terkenal dengan janji yang tinggal janji. Janji Arab. Jadi macam mana kita nak kata orang Arab ni Islam kalau kita pergi, contohnya kalau kita pergi ke Jepun. Hari ni kita Jepun je. Orang Jepun ni punyalah tepat janji. Kalau dia kata pukul 9, bukan 9:01 pukul 9:00 dia dah ada kat situ. Bukan pukul 9:00 dia on the way. Itu kita semua on the way, kita buka insert, kawan call, lupa pula janji semalam kan. On the way. Padahal baru bangun tidur. Nak lagi hebat lagi, cakap habis kat anak beranak kan. Cakap okey, buat bunyi pin kita, bunyi mihong kita. Cepat. Kita macam tu. Tapi kalau orang Jepun janji pukul 9 lah datang. Jadi Nabi sebut orang yang paling beriman adalah orang yang paling sempurna akhlak dia. Akhlak ni apa? Perbuatan luaran. Akhlak ni perbuatan luaran. Hadis yang last. Amurukum bil iman billah. Hal tadruna mal iman billah? Nabi menyuruh para sahabat masa tu dan seluruh orang beriman untuk beriman kepada Allah. Lepas tu Nabi tanya, tahu tak apa itu beriman kepada Allah? Nabi sebut, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, kita bersyahadah kepada Allah.
wa iqamis salah, dan menunaikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa tu'tu minal maghnamil khumus, dan bayar daripada ghanimah 1/5. Ni jangan dengar, yang awal-awal tu selalu dengar bayar zakat ke apa benda. Tapi solat dan juga zakat, kalau kita kata tak tahu benda tadi ghanimah ke apa benda tu, solat dengan zakat dulu cerita. Solat dengan zakat ni perbuatan luaran ke perbuatan hati? Perbuatan luaran, nampak. Boleh nampak orang bayar zakat. Kalau bulan puasa nampak orang bayar zakat kan. Bulan tak puasa haram, tak ada bayar zakat apa. Bulan puasa nampak orang beratur dekat amil kan, nampak. Perbuatan tu nampak kan. Tapi Nabi kata itu adalah iman. Iman adalah membayar zakat. Iman adalah menunaikan solat. Sebab tu Nabi pernah pergi satu kampung. Nabi nak cek dia ni orang Islam ke tak orang Islam. Nabi tunggu dia orang azan ke tak. Bila masuk waktu solat dia orang azan. Oh, Nabi kata orang Islam. Bila azan solat lah. Bila solat menunjukkan kata orang Islam. Jadi kita hari ni kalau kita kira macam tu kat orang Malaysia, berapa ramai tak beriman ni kan. Tapi Nabi sebut iman ni adalah perbuatan, solat, zakat, dan juga bayar ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang lah. Tak ada, kita tak perang, jadi tak payah cerita lah. Jadi daripada tiga-tiga tadi yang telah disebutkan, jadi jelaslah bagi kita bahawa iman ni adalah 3 perkara. Iaitu iman ni mesti percaya di dalam hati, mesti disebut dengan kata-kata, dan juga mesti dibuktikan dengan perbuatan. Ini disebutkan dalam Quran sendiri. Macam mana iman tu mesti duduk percaya. Kalau dia tak percaya, dia buat, kita namakan dia hipokrit lah, munafik. Munafik ni dia tak percaya, tapi dia buat juga. Kalau solat di belakang Nabi, bukan main-main. Orang munafik solat belakang Nabi. Buat masjid, buat masjid tu paling tak tahan sekali. Buat masjid, kalau kita hari ni kalau buat masjid ni kira habis lah. Kita kata, oh, apakah kelebihan seorang ni, Fulan bin Fulan? Dia buat masjid. Itulah. Tapi orang munafik zaman Nabi buat masjid juga. Baik pada orang munafik ini tak solat, dia solat belakang Nabi. Pergi perang ke, tapi patah balik lah. Tapi keluar juga lah, pergi perang. Tapi orang munafik ni dia tak ada percaya dalam hati. Jadi dia Islam ke tak? Tak Islam. Ini munafik i'tiqad lah. Ada munafik amali juga, itu lain. Yang kedua, kalau dia ni ada amalan, dia ni tak ada amalan tapi dia ada percaya. Dia percaya, dia tak ada amalan. Kita panggil apa? Orang beriman. Kita panggil fasik kan? Kita panggil fasik. Yang ketiga, kalau dia beriman, ada amalan tapi tak cakap, tak pernah mengucap, macam mana kita nak tahu dia beriman? Macam mana nak tahu dia beriman? Tak pernah cakap kat orang dia beriman. Nanti dia dah meninggal, macam mana nak buat? Berebut kat kubur. Nak tanam kat mana, tak tanam kat mana, sebab tak pernah cakap kat orang, tak pernah mengucap. Kena mengucap dulu. Jadi nanti kita sambung sikit lagi. Sebenarnya dah habis dah untuk hari ni. Bagi azan dulu. Okey. Jadi daripada takrif iman tadi, kita dah tahu bahawa iman ni mesti 3 kan. Iaitu mesti percaya, mesti sebut, dan juga mesti diamalkan dengan perbuatan. Dia seolah-olah macam hari ni kalau kita bagi contoh, katakanlah kita kata api itu panas. Api itu panas. Ini satu fakta, api itu panas. Kita bagi tahu dekat Abu, api ni panas. Lepas tu Abu kata, okey aku percaya. Aku percaya. Lepas tu dia letak tangan dia dekat atas api tu. Dia kata, jangan nanti terbakar tangan tu. Tak apa, aku percaya. Sakit tak? Sakit. Dah apa tak boleh? Tak apa, aku percaya. Nampak? Jadi itulah dia. Maksud iman ni mesti kena ada perbuatan. Bila dia percaya api itu panas, mesti dah dia tak letak tangan dia dekat atas api. Macam hari ni lah, kalau kita bagi tahu kat budak-budak muda ni, bawa motor laju-laju ni boleh mengakibatkan kemalangan. Dia percaya tak? Dia kata percaya. Percaya sebab tengok dah TV semua dah tunjuk, semua dah tunjuk dah. Tapi dia bawa laju je. Bawa. Sebab apa? Sebab tak pernah kena. Tak pernah kena lagi. Kalau dah kena dah, percaya lah. Tapi masa tu dah tak ada kaki dah lah. Dah tak ada kaki, jalan keluar pakai tongkat. Bila orang cakap, barulah dia percaya. Ni sekarang percaya betul-betul. Diceritakan lah, ada satu kes ni. Dia ni kaki nasyid lah. Kaki nasyid. Dia nasyid.
Ada setengah-setengah nasyid itu dia doa. Nasyid itu berbentuk doa. Pelik juga kan. Doa ni betul doa kepada Allah Ta'ala ni, doa dalam nasyid pula kan. Tak apalah, macam-mana pun dia doa dalam nasyid. Sebut Ya Latif, Ya Latif dalam doa. Ya Latif ni kita nak memanggil Allah sepatutnya. Memanggil Allah yang maha lembut, yang maha yang maha teliti. Disebut Ya Latif, Ya Latif kan. Tengah-tengah dia nasyid tu, dia nampak ada, dia duduk bawah pokok masa tu, dia nampak ada ular dekat atas pokok. Ular tu tengah turunkan kepala nak turun kat dia. Tiba-tiba dia tukar, dia punya lirik, dia kata, oh sekarang Ya Latif betul-betul, Ya Latif betul-betul, Ya Latif betul-betul. Tadi tak Ya Latif betul-betul lagi, sekarang ni baru Ya Latif betul-betul. Jadi sama juga macam kes api tadi. Kalau orang tu betul-betul beriman kepada Allah, dia kata Allah ni maha kuasa, Allah ni yang buat kita, kita ni mati akan kembali kepada Allah. Percaya ke tak? Percaya tak lepas mati ni, kalau kita ni Allah tak terima masuk neraka? Percaya. Dah apa tak buat? Kita panggil ada masalah kat percaya dia. Kalau kita kata dia percaya tapi dia tak buat apa-apa menunjukkan kata dia percaya, pelik Kata nak pergi kerja ambil masa setengah jam, seminit lagi nak masuk waktu kerja pukul 8, seminit nak pukul 8 tak pergi kerja. Kata percaya tak jalan jam sekarang? Percaya. Apa tak pergi sekarang? Tak apa, percaya. Kita kata ada masalah kat percayaan dia. Sebab itulah Allah dan Rasul menggunakan iman ni untuk 3 perkara ni. Jadi hari ni kalau kita balik jumpa dengan orang yang nak kata iman ni cukup di dalam hati, cukup di dalam kat mulut kan, jawapan dia bagi kat dia satu je ayat. Macam mana Nabi SAW sebut tadi, iman tu apa? Iman tu adalah menunaikan salat, membayar zakat. Tak payah sebutlah ghanimah kan, dia tak tahulah. Kalau kata iman tu adalah hati, kenapa Nabi sebut macam tu? Tanya dia soalan tu. Jadi wallahu alam, cukup sampai sinilah insya-Allah. Kita habis tajuk takrif ilmu iman. Takrif ilmu dan takrif iman. InsyaAllah kita sambung lagi di lain waktu. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaban lihumumina wa ghumumina, dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.